Hai, saya Jurul Azrul, pasaran untuk 17 Februari 2021. Kita lihat secara fundamental ataupun news berita ekonomi. Dolar Amerika terus menguat apabila perolehan bond Amerika menekankan pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan mempercepatkan kadar inflasi. Emas melemah akibat daripada kepercayaan positif pelabur dan pedagang terhadap ekonomi. Namun, strategi saya masih lagi bertumpu pada teknikal dan sentiasa hormat selemasa besar weekly dan monthly pada sokongan dan fokus pada pulangan belian pada selemasa tersebut, khususnya untuk emas. Jadi kalau kalau anda perasan, saya akan fokuskan kepada iaitu pair USD, kan? Maksudnya ialah dalam kes ni gold XAU USD, dan juga saya akan fokuskan kepada GBPUSD ataupun EURUSD. Jadi kita akan pecahkan kepada analisa pasaran kewangan kita kepada bentuk-bentuk tertentu, dan khususnya sekarang kita fokus kepada dagangan Amerika, dolar Amerika, kerana dia merupakan 65% supply dan demand ataupun kadar kecairan dalam pasaran di seluruh dunia. Baik. So, jadi sekarang ni, kalau you lihat, satu ialah saya akan sebut melalui fundamental seperti saya sebut tadi, dan kedua ialah saya akan fokuskan kepada technical. Dan kalau anda perhatikan, ini technical saya. Dan untuk kes technical ni, perhatikan juga yang saya akan gunakan ialah penggunaan B Mastery. So, ini setting dia. Saya akan masukkan Bollinger Band 20. Ini setting dia, mungkin sedikit cepat untuk you. Saya nak tunjukkan pada you ini penggunaan saya guna. Dan saya akan masukkan iaitu moving average, kan? Dalam kes ni saya masukkan terus 200 dan saya masukkan lagi moving average 50, kan? Saya buat terbalik kerana saya tak mau tukar ni setting sebelum ni ke 50, dan saya tukarkan kepada warna hitam, dan saya masukkan lagi iaitu moving average yang kecil untuk kita guna iaitu 5. Linear weighted high digunakan sebagai iaitu kita punya resistance. Biasanya saya buat pada paras inilah nombor 2. Dan ini 5, dan kita masukkan lagi 10. So ini full setting lah. Kita masukkan lagi setting. So inilah 10 high, linear weighted, dan kita masukkan lagi iaitu moving average 10. Ini kita tukar pada low dan kita tukar kepada color deep pink. Okey, tekan done, dan kita masukkan lagi satu moving average, kita masukkan 5. Okey, dan juga kita masukkan low, dan ini you akan dapat full. Okey, so dalam kes ni, kalau you perhatikan, ini adalah full indicator kita pakai, dikenali sebagai trend indicator. So trend indicator bermaksudnya kita menggunakan moving average dan juga Bollinger Band yang kita letakkan di head chart. Nanti saya akan tunjukkan bahagian oscillator pula. Okey, baik, untuk kes ni, kalau anda lihat sebenarnya, kalau kita tengok dari segi gold, dia sebenarnya masih lagi downtrend. Dari segi setup dan sebagainya, obviously satu candlestick yang begitu panjang, yang begitu panjang dalam kes ni. Kalau you lihat dari segi sini, saya masuk ke rectangle, ini adalah satu bear yang agak kuat lah, agak strong, dan masih lagi menunjukkan downtrend. Tetapi saya melihat selemasa time frame ini yang saya tidak berapa selesa, menyebabkan saya lebih suka kepada menunggu belian, kerana bagi saya risiko yang tinggi untuk jualan di bahagian bawah tu. Jadi saya tandakan di bahagian ni, di low BB ni, ataupun saya buka di monthly, kita tengok terus mana low dia. Okay, kita ambil masa sikit. Okay, di sini, di bahagian sini. Jadi saya tunggu di sini. Jadi pada saya lah, saya lebih kepada tengok pada sebut kerana saya ada target retracement pada keadaan ini. Tapi kalau melihat dari segi berita fundamental, memang mengatakan iaitu USD menguat sebenarnya. Tapi saya masih lagi hormat secara technical, itu strategi dia. Okey, jadi dalam kes ni kalau kita lihat, iaitu satu ialah dekat dagangan ni. Jadi sangat penting juga untuk kita tengok indeks. Tengok indeks. So indeks ni salah satu yang pada saya sangat penting untuk kita tengok. Jadi kita boleh tahu ialah anggapan atau sebagainya. Jadi kalau kita lihat, pada saya lah ada gap. Ada gap masih lagi tidak ditutup walaupun USD ni menguat di sini. So gap ni biasanya dia akan tutup, dan tutup ni menyebabkan iaitu USD gold tadi yang USD kat belakang akan terus naik ke atas. Jadi dalam kes ni kenapa dia menurun ialah kerana USD index ni menaik, kan? Dan bila saya lihatlah, ini memang adalah retracement yang saya target kerana sudah sampai di low, dan ini adalah target kepada jualan low support resistance weekly, dan inilah target jualan saya untuk indeks. Tapi saya tidak trade indeks, saya cuma menggunakan sendiri sebagai bantuan trading saya untuk mengenal pasti kedudukan kepada ni lah. Tapi tak ada masalah jika anda tidak trade index. Tapi pada saya lah, saya tidak trade. Tapi mungkin juga kita boleh cuba trade. Tapi pada saya, kita fokus mana yang kita boleh fokus dengan menggunakan margin yang betul sebaik. So ini target saya. So retracement ni berlaku kerana pada monthly saya memang target iaitu berlaku retracement pada monthly. Tapi kalau kita lihat itu retracement tu sekadar high yang sebelum ni pada paras yang tertentu pada monthly sahaja, itu lebih kurang pada 91.640.
Jadi dalam kes ni kalau ikut strateginya lah saya faham memang ada kekuatan menaik, tetapi saya lebih tackle kalau lihat dekat sini kita ada satu resistant yang berada di area sini. Jadi saya punya strategi obviously BB memang flat, jadi kemungkinan boleh naik sampai atas tu, tapi saya berpandangan ialah saya masih lagi fokus kepada kelemahan USD index. Jadi secara tak langsung dia akan paparkan pada strategi saya untuk saya punya goal, dan juga pada masa sama juga kita boleh lihat mungkin pada Euro USD dan sebagainya. Goal ni ialah semua saya tak sambungan sell, nampak BB squeeze, BB squeeze, pada sama juga ialah DH4 juga kita boleh nampak masih lagi turun, tetapi saya menganggap ialah kalau dia entry pun mesti naik ke atas untuk retracement, jadi saya tak nak ambil risiko untuk lakukan jualan walaupun ada peluang di situ. Okay, but so kalau kita tengok Euro USD, ini juga perkara yang sama. USD menguat mesti biasanya Euro USD juga akan ke bawah. Okay, jadi kita boleh lihat terutama Euro USD dia merupakan pair cermin. Kan, maksudnya lah kalau dia relatif, maksudnya kalau USD menguat dia akan melemah, ini biasa. So kalau kita tengok ialah retracement, cuba perhatikan di time frame lebih besar, iaitu kemungkinan besar ada rejection pada low weekly lah dalam kes ni, MA support, dan saya berpandangan itu yang akan berlaku dalam dagangan kita. Jadi dalam hari ni loading chart slow Okay, mungkin sebab saya buang hari tu saya punya ni untuk mengajar dan kemudian saya masukkan balik. Jadi ini adalah kesan dia. So point saya ialah sekarang ni sangat penting untuk juga study pasal iaitu apa yang jadi pada dolar Amerika. So setiap hari you mesti baca tau sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak baca, macam mana nak buat analisis seperti ini, dan lama-lama anda akan faham, akan jadi become professional. Okay, jumpa lagi dan salam hormat. Please komen di bawah ni apa yang you belajar, dan like serta share video daripada kawan-kawan lain, kerana saya akan buat analisa pasaran kewangan setiap hari. Hari ni kita fokus kepada, kali ni kita fokus pada USD Index, mata wang. Kita akan fokus juga kaitan dengan komoditi, dan kita kaitan dengan kripto, dan juga saham-saham yang lain akan datang satu persatu. Jumpa lagi dan salam hormat.